Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini, maafkan saya, pada pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma. Mana tu? Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kepada episod yang episod yang ke berapa ni? Episod yang ke-7. Kita sambung kepada episod yang ke-7. Surah apa? Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. InsyaAllah kita nak masuk surah Al-Zalzalah dah ni. Jadi tuan-tuan, sekarang ini saya minta bantuan tuan-tuan, sharekan dulu video ini. Moga ramai yang dapat manfaat. Share dulu video ini. Moga ramai yang dapat manfaat. InsyaAllah pada pukul 9.30 pagi, dalam 2-3 minit sahaja lagi ni, kita akan mulakan episod kita pada pagi ini. Jadi sebelum itu, minta jasa baik. Share dulu. Share dulu. Kita sebar-sebarkan dulu. Bagi ramai mata yang memandang. Moga ramai yang dapat manfaat. Moga ramai yang dapat ilmu. Moga ramai yang dapat betulkan baca Al-Quran. Dengan asbab kita bantu, ramai yang boleh baca Al-Quran, ramai yang boleh rapat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Cuba dulu tuan-tuan. Yang masuk, tolong komen sikit. Jelas tak suara ustaz? Ke tak jelas? Nampak tak gambar ni? Nampak tak surah tu? Boleh? Cuba. Okey, tuan-tuan, tolong share dulu. Moga ramai yang dapat manfaat. InsyaAllah kita akan mulakan surah Al-Zalzalah pada pukul 9.30 pagi ini. InsyaAllah tidak makan masa yang lama, tuan-tuan. InsyaAllah tak sampai pun 30 minit. Saya cuba. Saya cuba insyaAllah. Panjang tak surah Al-Zalzalah ni? Kita tengok sekejap. Oh, tak panjang, tuan-tuan. Tak panjang, pendek je. Tak pendek je, tuan-tuan. Surah Al-Zalzalah ada 8 ayat sahaja. Pendek je tu. Kak Rohani Uthman, Assalamualaikum. Jelas suara Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih Kak Rohani. Alhamdulillah. Yang baru masuk, minta tolong share. Dan komen. Komen dalam live ini. Komen, type komen. Jelas ke tidak suara Ustaz ni? Jelas ke tak? Ada muka surat 600 surah Al-Zalzalah. Maafkan saya. Ni bukan surah Al-Zalzalah. Ini surah Al-Zalzalah. Muka surat berapa? Muka surat 599. Boleh? Yang baru masuk tolong share video ini agar ramai yang dapat manfaat. Sharekan tuan-tuan. Boleh? Baru masuk sharekan video ini. Share to group. Tekan butang share sebelah kiri tuan-tuan itu. Lepas tu tekan share to group. Share to group. Moga ramai yang boleh tengok. Kita pun boleh dapat menumpang pahala saham dia tuan-tuan. Kita cuba. InsyaAllah. Dengan cara ni, kita dapat manfaat dan dapat bagi manfaat kepada orang ramai. Boleh? Surah Al-Zalzalah ada 8 ayat. Muka surat 599. Tuan-tuan, muka surat 599, surah Al-Zalzalah. Muka surat 599, surah Al-Zalzalah. Boleh? Bunyi dia tu Ustaz. Biasalah tuan-tuan, bila duduk rumah ni, nak bagi yang terbaik kepada tuan-tuan ni macam-macam setting gaya tuan-tuan. Nak suruh dapat ni. Sekejap kita setting sekejap. Yang baru masuk tolong komen. Dan lepas komen saya minta sharekan video ini bagi ramai yang dapat manfaat, bagi ramai yang dapat tengok. Moga ramai yang dapat betulkan Al-Quran dia.
Ramai yang boleh betulkan bacaan Al-Quran dia. Boleh? Dah share ke belum tu? Cuba share dulu. Tuan-tuan bukan payah pun share, tak susah pun. Tekan je share sebelah kiri tu. Nampak ada butang share tu? Ada senarai grup tuan-tuan. Tekan klik je. Klik je. Dengan cara tu kita dapat bagi manfaat. Klik. Gitu. Senang je tuan-tuan. InsyaAllah dengan cara ni, tuan-tuan, apa je yang kita buat dalam dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dikira sebagai amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hatta benda itu sekecil-kecil perkara, Allah akan nilaikan dia sama ada benda itu ke arah kebaikan ataupun benda itu ke arah keburukan. Jika benda itu ke arah kebaikan, ya Allah, makin beratlah timbangan al-mizan kita, benda-benda yang pahala, tuan-tuan. Maka kat situlah kita menumpang keberkatan. Daripada majlis ilmu, kita share, kita mencari saham-saham pahala. Boleh? Jom kita sambung pada surah Al-Zalzalah. Saya masuk dulu. Saya mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya ulang sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada ayat ini, apa yang kita kena jaga? Yang pertama, jaga huruf dzal. Jaga huruf dzal, jangan kita baca dengan huruf zai. Jangan. Huruf dzal, cara bacanya adalah dengan cara keluarkan lidah. Idza zulzilatil. Ini jangan kita baca seperti ini, tuan-tuan. Dua huruf ini makhraj dia berbeza. Ini keluar lidah, ini tidak keluar lidah. Ini rapat gigi dengan gigi, tuan-tuan. Ramai orang baca sama dua-dua ni. Nampak tak? Jelas tak, tuan-tuan? Jelas tak ni beza dua huruf ni? Jadi jangan kita baca dengan cara yang sama. Sebab bentuk sahaja dah berbeza. Bentuk sahaja dah berbeza. Takkanlah kita nak baca dengan cara yang sama. Tak bolehlah. Sebab apa? Dua huruf yang berbeza. Satu huruf dzal, satu huruf zai. Zal dengan zai, dua huruf yang berbeza, tuan-tuan. Ramai orang buat silap. Sebab apa? Kat sini, tuan-tuan, itu adalah kesalahan tertukar huruf. Kesalahan, bila mana kesalahan tertukar huruf? Besar dosa dia, tuan-tuan. Saya tak nak, tuan-tuan. Sebab saya takut kita berdosa. Saya tegur sebab kita takut berdosa. Sebab benda tu boleh menukar ayat, tuan-tuan. Dah sengaja, Ustaz. Sebab tu kita buat inisiatif belajar. Nampak tak? Tuan-tuan, sebab itu kita belajar. Dengan cara belajar kita boleh betulkan. Abang Aman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga sihat selalu. Moga ramai dapat manfaat. Kita kekal istiqamah, InsyaAllah. Boleh? Jangan lupa sharekan video ini bagi ramai yang dapat manfaat. Yang seterusnya apa kena jaga ni? Dad. Makhraj dad bezakan dengan makhraj da. Ardu itu salah. Ramai orang baca ardu. Sepatutnya ardu. Makhraj huruf dad lain, tuan-tuan. Bukan du tapi du. Nampak tak? Kalau ikut makhraj dia, tuan-tuan, ni lidah kita. Sisi lidah kita ni lebih kurang macam ni. Sisi lidah ni, sisi ni itu lidah kan. Sisi lidah kita ni kena pergi kepada gigi gerham. Pergi ke mana? Pergi kepada gigi gerham. Minta maaf, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tengok tulisan saya ni pelik sangat hari ni. Sebab tangan satu lagi kena pegang stand. Gigi gerham, tuan-tuan. Gigi gerham sebelah mana, Ustaz? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Mana-mana yang tuan-tuan rasa selesa. Kalau tuan-tuan ni jenis orang yang biasa pengguna tangan, biasanya pengguna kanan, biasanya tuan-tuan akan bergerak ke kanan. Pilih gigi gerham. Ardu. Kalau tuan-tuan ni jenis orang yang guna kiri, kidal kan? Tuan-tuan akan gerak ke sebelah kiri.
Jadi tuan-tuan, itu adalah makhraj huruf dad. Susahnya ustaz. Betul tuan-tuan. Memang huruf dad antara huruf yang paling susah dalam huruf-huruf hijaiyah yang lain. Antara huruf-huruf hijaiyah lain. Tapi tuan-tuan, susah setara mana pun, kita kena usahalah kan. Kita kena belajar. Inilah cara belajar ni. Mana makhraj huruf dad? Gigi gerham, sisi lidah menekan pada pergi ke gigi gerham. Gigi gerham sebelah mana? Kanan atau kiri? Mana-mana yang tuan-tuan selesa. Jangan dua-dua. Pelik sangat, bercabang lidah kita tuan-tuan. Dan ramai orang baca huruf dad salah. Macam mana? Dia hanya gerakkan lidah dia duduk tengah-tengah tu je. Tak boleh tuan-tuan. Sisi lidah kita kena bergerak ke arah mana? Ke arah kanan ataupun kiri. Itu huruf dad. Jangan baca dengan huruf dad. Ardu zilzalaha. Tak boleh. Kena baca dengan ardu. Ardu. Yang kedua, jaga panjang ini 2 harakat. Ramai orang tinggalkan dia. Ardu zilzalaha. Patutnya ardu zilzalaha. Zalaha. Ni pun 2 harakat. Boleh? Faham? Jadi saya ulang sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh faham sekarang ni? Tuan-tuan, cuba komen. Suara ustaz jelas. Kalau tak jelas, suara ustaz tak jelas. Supaya saya tahu tuan-tuan. Saya diam je ni. Tengah buat apa tu? Makan ke? Ke tengah masak? Tuan-tuan, boleh tengok. Tidak kisah masak ke apa ke, boleh dengar je. Letak kat tepi pun tak apa tuan-tuan. Tak kat tepi je. Tapi yang penting tuan-tuan dengar dan tengok. Kalau ada masa, tengok huruf-huruf yang saya tunjukkan ini. Sebab huruf-huruf ini yang lebih penting. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sekali lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tuan-tuan, pada ayat yang kedua, apa yang kita kena jaga? Yang pertama, jaga kha. Jaga kha. Jangan kita bacakan dia dengan qaf. Jangan kita bacakan dengan qaf. Wa akhrajatil bukan huruf kha. wa akhrajatil ardu. Ardu athqa. Yang pertama, jaga huruf dad macam mana saya tegur tadi. Yang kedua, jaga huruf tha. Sebab apa jaga huruf tha? Sebab tuan-tuan dengar betul-betul ni. Huruf tha, makhraj dia dengan cara keluar lidah. Saya ulang sekali lagi. Huruf tha yang ada pada sini, makhraj dia keluar lidah sama seperti huruf zal ini. Kan saya tegur tadi, huruf zal ini keluar lidah. Huruf tha ini pun keluar lidah. Nampak tak beza titik 3 tu? Ramai orang baca dengan huruf sin, asqalaha. Silap dah tuan-tuan. Dah terbaca dengan huruf lain. Boleh? Jaga huruf tha, athqalaha. Qa 2 harakat, laha 2 harakat. Nampak? Jadi saya ulang sekali lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nampak? Tuan-tuan. Yang baru masuk, Azri Rahim. Jelas dah faham? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jelas semua nak. Abang Aman jelas. Alhamdulillah. Kak Zalikha. Suara Ustaz jelas. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Yang baru masuk tuan-tuan, selamat datang. Kalau boleh sharekan video ini, sharekan live ini kepada 10 grup tuan-tuan. Dengan cara ini kita dapat manfaat. Dengan cara ini juga kita dapat amal jariah tuan-tuan. Amal jariah ilmu. Tak nak ke tuan-tuan? Amal jariah ilmu ni, orang amal ilmu yang kita sebar-sebarkan ini, kekallah kita dengan pahala selagi dia mengamalkan ilmu tu tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu mengajar, tuan-tuan hanya perlu share video pun dah cukup. Share video pun dah cukup. Allah pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah. Allah nak bantu kepada hamba-hambanya. Kita sambung kepada ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Cuba tulis. Tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Boleh ayat yang ketiga saya baca.
Wa qalal insanu ma laha. Sekali lagi saya baca. Wa qalal insanu ma laha. Pada ayat ini jaga nun mati berjumpa dengan sin. Kat situ ada dengung ikhfa hakiki. Kat situ ada dengung ikhfa hakiki. Insa. Kat situ ada dengung tuan-tuan. Insa. Lepas tu sa macam mana? Sa panjangkan 2 harakat. Insanu ma laha. Laha. 2 harakat juga. Pada ayat yang ketiga ni tak lampau susah sangat. Ma 2 harakat. Laha 2 harakat. Insa sa 2 harakat. Pada ayat yang kedua ini tak susah sangat. Cuma kena jaga juga tuan-tuan. Kena jaga juga. Jaga macam mana? Wa qalal insa. Yang kena jaga pada sini. Tanda mati. Banyak kan orang suka buat imbuhan pada tanda mati. Wa qalal insa. Wa qalal insa. Lala. Dia tidak matikan dengan betul. Patut matikan betul macam mana? Wa qalal insa. Lal insa. Jelaskan mati tu tuan-tuan. Jangan wa qalal lalai. Mana boleh macam tu. Bunyi pun pelik. Tapi kalau kita baca laju macam ni lah bunyi dia tuan-tuan. Kita dah tambah benda bunyi lain pula. Dah silap situ. Nampak? Jaga. Tuan-tuan. Ayat yang ketiga. Nampak? Aman. Ayat Abang Aman. Ayat ketiga. Betul. Syukur. Terima kasih. Siti Asma. Assalamualaikum Ustaz. Ayat yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti. Sihat ke tu? Betul dah masuk ayat ketiga. Dah habis ayat yang ketiga. Kita nak masuk kepada ayat yang keempat. Tuan-tuan tolong sharekan video ini. Moga ramai dapat manfaat. Moga kita dapat sebarkan ilmu insya-Allah. Tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Huruf lam matikan betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Type di ruangan komen. Huruf lam matikan betul-betul. Saya ulang sekali lagi, tulis di ruangan komen. Huruf lam matikan betul-betul. Kenapa saya ulang benda ni tuan-tuan? Sebab ramai yang suka bagi imbuhan. Tuan-tuan sedar tak? Dalam surah Al-Fatihah sendiri pun ramai yang baca Alhamdulillah. Ramai orang buat benda tu tuan-tuan. Sebab apa? Lam mati juga tu sama je konsep dia. Patutnya Alhamdulillah. Sebab kita tak nak menambah-nambah bunyi dalam bacaan Al-Quran tuan-tuan. Takut berdosa kita menambah-nambah pula ni. Sebab tu saya tegur. Type di ruangan komen. Huruf lam matikan betul-betul. Tulis. Senang. Ustaz ulang banyak kali dah tu. Boleh? InsyaAllah tulis. Type di ruangan komen. Kita nak sambung kepada ayat yang keempat. Dah type huruf lam matikan betul-betul. Tekan send. Lepas tu type pula tuan-tuan ayat yang keempat. Kita type ayat yang keempat. Saya baca ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Saya ulang sekali lagi. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Dan pada ayat ini macam biasa jaga huruf dzal. Ingat huruf dzal caranya kena keluarkan lidah. Yauma idzin, bukan yauma izin. Zin tak nak. Yauma idzin tuhaddi. Jaga sabdu. Ramai orang baca tuhaddithu. Tuhaddithu seolah-olah tidak ada sabdu. Kena ada sabdu. Tuhaddithu. Kena ada sabdu pada ayat itu. Boleh? Tuhaddithu akhbaraha. Baraha. Ba 2 harakat. Raha 2 harakat sahaja. Boleh? Alhamdulillah. Dah habis pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita nak sambung kepada ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. InsyaAllah di ruangan komen ayat yang kelima.
Kita sambung ayat yang kelima, tuan-tuan. Bi anna rabbaka awhalaha. Saya ulang sekali lagi. Bi anna rabbaka awhalaha. Pada ayat ini, jaga nun ada sabdu. Pada episod sebelum ini pun saya ada tegur. Bila mana sesuatu huruf itu ada nun sabdu ataupun mim sabdu, dengungkan 2 harakat. Dengungkan 2 harakat macam mana? Bi anna. Nampak tak? Kita dengung 2 harakat. Bi anna. Dengungkan 2 harakat. Lepas itu jaga sabdu. Rabbaka. Bukan rabbaka. Bi anna rabbaka. Ramai orang baca macam tu. Kan saya tegur, huruf sabdu ni sebenarnya dia mewakili 2 huruf, tuan-tuan. Tidak sia-sia, tuan-tuan. Kan sia-sia je nanti. Kita buang satu huruf dalam Quran. Silap tu, tuan-tuan. Jangan baca bi anna rabbaka. Bi anna rabbaka. 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 Lepas tu auha 2 harakat. Laha 2 harakat. Selesai ayat yang kelima. Kita masuk kepada ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh panjang sikit ni. Tulis di ruangan komen ayat yang ketujuh. Tulis ruangan komen ayat yang ketujuh. Moga tak terlepas pandang lagi. Ayat yang ketujuh. Jom kita masuk ayat yang maafkan saya, ayat yang ke-6. Laju Ustaz ni masuk ayat ke-7. Sabar Ustaz. Ayat ke-6 dulu. Jom kita masuk ayat yang ke-6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sekali lagi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada ayat ini jaga tanwin berjumpa dengan huruf ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Masukkan dengan dengung. Yauma idzi. Tulis di ruangan komen. Idgham bi gunnah. Tulis di ruangan komen. Idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Memasukkan dengan dengung. Memasukkan dengan dengung. Tulis ruangan komen. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Saya ulang sekali lagi. Tulis di ruangan komen. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Apa yang memasukkan dengan dengung, tuan-tuan? Ini yang kita masukkan. Tanwin dengan ya ini memasukkan. Dhiyas. Dia bukan NGG je dengung dia. Tidak. Dia dengung dia dah dimasukkan dengan ya. Dah dimasukkan dengan ya. Itu dimasukkan dengan idgham bi gunnah. Idgham bin gunnah. Seterusnya jaga huruf sad. Yas. Bukan yas. Yas. Bukan yas. Terusnya jaga nun bersabdu. Durunna. Dengung 2 harakat. Seterusnya jaga huruf shin. Jangan tukarkan dengan huruf sin. Nampak? Itu sahaja untuk ayat yang ke-6. Kita sambung dengan ayat yang ke-7. Type di ruangan komen ayat yang ke-7. Tarik di ruangan komen ayat yang ke-7. Jom kita baca ayat yang ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekali lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pada ayat ini, nun mati berjumpa dengan huruf ya, juga idgham bi gunnah. Sebab tu saya suruh tulis, tuan-tuan. Type di ruangan komen. Type di ruangan komen supaya kita jelas, faham. Sebab banyak dalam ayat ini idgham bi gunnah. Famai juga idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Ya'mal, bukan ya'mal. Ain. Jaga huruf ain, jangan baca dengan hamzah. Ya'mal mithqa.
baca dengan cara keluarkan lidah sedikit. Jangan sin, misqa. Lidah kena keluar untuk bezakan di antara dua makhraj ini. Mifqa, mifqaladha. Huruf zal juga sama, makhraj dia dengan cara keluarkan lidah supaya kita bezakan dia dengan huruf zai. Nampak tak? Dzarratin. Tin. Macam mana tu? Dzarratin. 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 Ini adalah huruf izhar. Jangan kita galak-galak dengung. Dzarratin khairan yarah. Cara bacanya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Izhar itu apa? Jelas. Jelas apa? Bunyi jelas tanwin itu, tuan-tuan. Dzarratin khairan yarah. Last kali tanwin berjumpa dengan ya, idgham bi ghunnah. Sebab tu saya terus type di komen, idgham bi ghunnah itu apa? Memasukkan dengan dengung. Macam Abang Syahir. Betul Abang Syahir, idgham bi ghunnah memasukkan dengan dengung. Supaya kita jelas, tuan-tuan. Kita nampak benda tu jelas. Sebab pada ayat ini banyak dia. Memasukkan dengan dengung. Yang terakhir, ayat yang ke-8. Type dalam komen. Ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir sebelum kita akhiri live kita. Nampak tak? Ayat yang terakhir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekali lagi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekali lagi. وَمَنْ يَعْمَلْ. Nun mati berjumpa dengan huruf ya. Nun mati berjumpa dengan huruf ya juga idgham bi ghunnah, memasukkan dengan dengung. Macam mana Abang Syahir memakna? Betul, bijak. Bijak pandai. Nun mati berjumpa dengan ya. Orang lain pun kalau boleh komen sama macam tu juga. Supaya faham, tuan-tuan. Bila mana kita type, kita faham. Bila mana kita menulis, kita lebih faham. Sama juga konsep dia, tuan-tuan. Wa man ya'mal. Nun mati berjumpa dengan ya. Ya'mal. Bukan ya'mal. 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 Mifqa. Huruf tha jaga, saya tegur sebanyak kali dah. Jangan tukar dengan huruf sin. Mithqala dzarra. Huruf zal jangan tukarkan dengan huruf zai. Dengan cara keluarkan lidah dia. Dzarratin. Tanwin berjumpa dengan shin adalah hukumnya ikhfa. Hukumnya ikhfa hakiki. Syarrai. Tanwin berjumpa dengan huruf ya adalah hukum idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Syarrai yarah. Kalau idgham bi ghunnah ni adalah memasukkan dengan huruf yang selepasnya. Syarrai. Gitu cara dia guna. Syarrai yarah. Lepaskan suara ha, ada sifat rakhawah. Syarran yarah. Alhamdulillah, tuan-tuan, selesai episod yang ke-7 surah Al-Zalzalah kita pada pagi ini. Moga ramai yang dapat manfaat. Kita jumpa pada esok pula, tuan-tuan, surah Al-Adiyat wal Adiyati dhabha. Sebelum kita akhiri live kita pada pagi ini, jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa shifa. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa pada pagi esok. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.